Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زرنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم الخير. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه. أما بعد. InsyaAllah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, mungkin menundang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah SWT masih lagi memberi kesempatan kepada kita, alhamdulillah, untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah SWT, solat berjemaah, dan juga kita hadir dalam pengajian. InsyaAllah kita akan tadabbur makna-makna yang kita pelajari dalam surah Al-Fajr, surah yang ke-89 yang mempunyai 30 ayat, dan sambungan tafsir ayatnya iaitu ayat yang ke-9. Sebelum kita teruskan kepada ayat yang ke-9, kita lihat sedikit pandangan-pandangan yang disebut oleh qaulul Kazruni. Al-Kazruni menyebut kaum Ad ini, kaum Ad yang mana baru ni, yang sudah sebut baru ni, mereka berpendapat bahawa Al-Kazruni berpendapat bahawa mereka ini tingginya 500 hasta, dan paling pendek di kalangan, paling rendah di kalangan mereka ialah 300 hasta. Warada dzalika Ibn al-Arabi, dan Ibn al-Arabi pendapat ini dia kata huwa batil. Pendapat ni dia kata tak betul ni. Siapa kata Ibn al-Arabi? Lianna fi sahih, dia bagi pandangan dia, kerana di dalam hadis sahih, innallaha khalaqa Adam, kerana Allah SWT menciptakan Nabi Adam, tuluhu sittuna dira'an fil hawa, tinggi Nabi Adam ni 60 hasta. Falam yazal al-khalqu yanqusuna ila al-an, maka apa ni kejadian makhluk manusia ni dia makin pendek, makin rendah, sehinggalah zaman kita ni dia makin pendek, makin rendah daripada 60 hasta. Jadi maksimum tinggi manusia ni katanya Ibn al-Arabi 60 hasta. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah berpendapat inna tula ar-rajuli minhum 12 dira'an, bahawa tinggi lelaki di kalangan mereka kaum Ad ini ialah 12 hasta. Jadi ini dua pendapat yang dipanggil pendapat yang rad, yang apa ni, yang membantah, yang menolak pendapat Al-Kazruni yang mengatakan tinggi mereka ni
maksimum 500 hasta, minimum 300 hasta. Baik, kita tinggal yang tu. Sama ada kita, yang pastinya mereka ni tinggi kalaulah contoh kita kata pendapat Imam Qatadah kata 12 hasta. 12 hasta ni pun tinggi dah, tinggi dah. Kita ni paling tinggi 4 hasta. 4 hasta kalau contoh, kalau body kita ni kalau Allah Ta'ala buat, maknanya kalau contoh amba ni dengan 4 hasta lebih kurang, 3 hasta lebih 4 hasta. Kalau orang tu tinggi sikit, 3 hasta ke 4 hasta dia je. Tengok pada tinggi mana dia. Allah Ta'ala buat lengan dia ni, kalau ukur dengan tubuh dia ni, lebih kurangnya 4 hasta dia ataupun kurang daripada 4 hasta dia. Cuba kita kira tempat kita tempat kita rokok ni. Kita rokok ni 1, 2, 3, tak sampai 4 hasta. Maka tinggi kita pun lebih kurang tak sampai 4 hasta ataupun maksimum 4 hasta. 4 hasta ni pun kita kata dah normal dah. Kalau berbanding dengan 12 hasta ni tinggi, tinggi. Tinggi kalau kita bahasa Kelantan dipanggil tinggi layu. Tinggi, tetapi mereka ni kuat-kuat. Kita tengok pula kaum yang seterusnya dalam ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. 3 kaum yang kedua, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Allah Ta'ala menceritakan kaum yang kuat juga, iaitu Samud. Kaum Samud ini, kaum Samud ni ialah kaum Nabi Saleh, yang mereka ini Allah SWT uji dengan seekor unta, yang mana unta ini Nabi Saleh minta bergilir minum air. Hari ni bahagi kepada unta, esok kamu nak minumlah. Lusa bagi unta pula. Jadi mereka ingkar sampai tahap mereka dibunuh unta Nabi Saleh. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Allah SWT menceritakan kaum Samud, kaum Nabi Saleh, yang mana mereka ini dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah, nama tempat itu Wadil Qura. Wadil Qura ni, Wadil Qura tempat tinggal, tempat tinggalnya. Bil wadi ni mana? Wadil Qura. Baik tuan-tuan semua, dalam ayat lain Allah Ta'ala kuatkan bahawasanya mereka ini disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 49, Al-Hijr ayat 82, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kaum Samud ini, dan kamu memahat sebahagian dari gunung sebagai tempat tinggal, dengan bijak dan bersungguh-sungguh hebat dalam memahat bukit-bukit ni, gunung-gunung ni. Mereka buat rumah, buat bandar. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Allah Ta'ala juga sebut, dan mereka memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan keadaan aman dari sesuatu bahaya. Jadi kaum Ad ini di antara kaum Samud ini, di antara kaum yang mana Samud ini mereka waruya annahum banu alfan wa sab'ami'ah Madinah kulluha minal hijarah. Diriwayatkan ceritanya bahawa mereka ini telah membina 1,700 bandar. 1,700 bandar. Kita dalam Kota Baru, bandar Kota Baru. Bandar Kota Baru tu Soho dah, bandar Kota Baru. Ni mereka ni bina bandarnya dengan batu-batu minal hijarah ni,
keseluruhan bandar-bandar yang mereka bina dengan batu ni alfan 1700 Madinah bandar yang mereka buat. Waqila, dan dikatakan 7,000, iaitu binaan mereka yang mereka bina. Kata pendapat lain kata 7,000 bandar. Wadil Qura ni, Wadil Qura tempat mereka bina, tempat mereka duduk ni, maudi'un biqurubil Madinah min jihati Syam, iaitu satu tempat yang hampir kepada Madinah. Bila kita menghala kepada Syam, ke Syria, nak menghala ke Syam tu, dia tak jauh dengan Madinah. Baik, ni golongan ini ni, golongan Samud. Wa Samud, kaum Samud ini, iaitu wa amma 'adun fa uhliku wa amma Samud. Kaum Samud, kaum 'Ad ni dah habis cerita dia. Wa Samud wa amma Samud fa uhliku bit-taghiyah. Dan adapun kaum Samud ini, Allah SWT binasakan mereka dengan petir. Dan bila petir mari tu, gedung petir tu, akhir sekali mereka dihempap dengan batu, tak tahu mari daripada mana. Itu dia cerita di dalam sirah. Baik, kita tengok pula kaum yang ketiga yang Allah Ta'ala firmankan dalam ayat yang ke-10, wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang menguasai bangunan-bangunan yang handal dan kokoh. Wa fir'auna dzil autad. Autad ini ada yang pendapat ahli tafsir kata Fir'aun ini dia mempunyai autad. Autad ni, kalimah autad ni ada yang mengatakan iaitu bangunan yang mana kita panggil piramid. Maknanya Fir'aun ni dia memiliki bangunan-bangunan yang dipanggil al-autad. Al-autad ni bangunan seperti mana piramid. Dan ada lagi pendapat lain yang menafsirkan bahawasanya al-autad ialah bala tentera yang ramai. Dia ada tentera-tentera yang ramai Fir'aun ni. Jadi ketiga ini fa'uhlikat 'adun birrih wa Samud bis-sayhah wa Fir'aun bil gharqi. Dan dibinasakan kaum 'Ad itu dengan angin yang kencang, dengan angin, wa Samud bis-sayhah, dan kaum Samud dibinasakan dengan as-sayhah, dengan petir, dengan guruh. Dan Fir'aun itu dibinasakan oleh Allah SWT dengan ditenggelamkan di dalam laut. Alladzina taghaw fil bilad. Semua itu siapa? Yang mereka tadi dah. Mereka tu siapa dia? Kaum 'Ad, kaum Samud, Fir'aun tu sendiri dengan bala tentera dia. Alladzina taghaw fil bilad. Allah SWT, mereka ni buat kerja apa yang menyebabkan Allah Ta'ala binasakan mereka. Faktsaru fihal fasad. Semuanya itu ialah orang-orang yang telah bermaharaja lela di negeri masing-masing. Zaman mereka hidup dulu, mereka ni taghaw. Taghaw ni tagut, buat perkara yang karuk maruk. Fil bilad, di dalam negeri masing-masing. Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa, idhab ila Fir'aun, idhab ila Fir'aun, pergi kepada Fir'aun, innahu tagha. Dia ni dia tagut dah. Fir'aun ni tagut. Pergi jumpa Fir'aun, bagi tahu kepada Fir'aun, nasihat kepada Fir'aun. Kerana apa? Innahu tagha, kerana Fir'aun ini sudah tagut, sudah buat perkara-perkara yang tagut, karuk. Fa'aktsaru fihal fasad. Maka lalu mereka melakukan dengan banyaknya kerosakan dan bencana di negeri-negeri tersebut. Mereka banyak buat maksiat pada Allah SWT. Rasa dunia ini mereka yang punya.
Sebenarnya dunia ni bukan manusia punya, Allah SWT punya. Kita ni diberi pinjaman saja. Kita kena ingat, semua rezeki Allah bagi, semua nikmat-nikmat Allah bagi ni, Allah Ta'ala akan ambil balik. Maka Allah SWT menceritakan dalam ayat yang ke-13, fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Ayat yang ke-13, dengan yang demikian Tuhanmu mencurahkan ke atas mereka berbagai paluan azab, berbagai Allah beri azab kepada mereka ini, masing-masing menerima azab masing-masing. Inna rabbaka labil mirsad. Kena khabar, kita kena sedar, Allah Ta'ala memperjelaskan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu wahai Muhammad labil mirsad, tetap mengawas dan membalas, terutama balasan akhirat. Pasti Allah Ta'ala akan balas. Allah SWT tidak beri balasan ke atas manusia. Ada yang manusia menerima azab atas dunia lagi, ada manusia yang tidak menerima azab atas dunia, tetapi Allah Ta'ala lewatkan azab kerana Allah Ta'ala bagi tempoh supaya mereka itu balik ke pakar jalan. Kita tengok Fir'aun ni Allah SWT bagi tempoh masa yang panjang, dan mereka Fir'aun juga Allah Ta'ala bagi kesihatan yang baik kesihatan dia. Kalau mengikut ceritanya, Fir'aun ini tak pernah sakit sepanjang hidup dia tak pernah demam pun. Hebat Allah beri kepada dia, tak pernah demam. Sebab itulah dia mengaku ana rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, aku ni Tuhan kamu yang maha tinggi. Tu tak pernah demam ni, tak pernah beradu, tak pernah sakit ni. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi tempoh yang lama. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. Ini cerita lain pula. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Allah SWT bagi nasihat kepada kita, dalam pada itu manusia tidak menghiraukan balasan akhirat. Oleh yang demikian maka kebanyakan manusia apabila diuji oleh Tuhannya dengan dimuliakan dan dimewahkan kehidupannya, ia tidak mahu bersyukur, tetapi terus bersikap takabur serta berkata dengan sombongnya, Tuhanku telah memuliakan daku. Dan sebaliknya apabila ia diuji oleh Tuhannya dengan disempitkan rezekinya, ia tidak bersabar, bahkan ia resah gelisah serta merepek dengan katanya, Tuhanku telah menghinakan daku. Jadi manusia ni, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Tuan-tuan tengok ayat yang ke-15 dengan 16 tu, di belakang tu akraman nun tu bagi bawah. Tengok Rabbi ahanan, nun hujung tu bagi bawah. Ahanani, akramani, asal dia ada ya mati, tapi dibuang ya tu. Bila baca fayaqulu Rabbi akraman, comel jadi ayat tu.
fayaqulu rabbi ahanan. Asal dia ahanani, akramani. Maknanya Allah Ta'ala memuliakan, akramani memuliakan diriku, ahanani Allah Ta'ala menghinakan diriku. Bila manusia ni beranggap bila Allah bagi mewah, bagi kedudukan yang tinggi, dia rasa Allah Ta'ala bagi kepada mereka ni kemuliaan. Bila Allah Ta'ala bagi susah mereka ni, mereka beranggap Allah menghina mereka. Tak. Orang susah, orang fakir ni bukan Allah hina, Allah uji. Orang kaya ni bukan Allah muliakan dia. Tak. Allah uji. Bila dia kaya, Allah uji dengan kekayaan dia. Dia tolong ke tidak orang susah? Dia keluar ke tidak zakat? Itu makna ujian. Bukanlah Allah muliakan dengan Allah beri dia kaya. Tak. Orang susah, bukan kata bila dia ni susah dia anggap Allah Ta'ala hinakan dia. Tak. Bukan Allah hina, Allah uji. Dengan dia ni susah, bagaimana dia hubungan dia dengan Allah SWT. Allahu Akbar. Kita ni kaya kita nak, tapi adakah kita boleh lawan dengan ujian kaya ni? Ada orang kaya, bila kaya dia sombong. Bila kaya dia sombong, cakap pun sombong. Sombong, muamalah dia dengan masyarakat pun dia sombong. Sebab apa? Sebab dia orang kaya. Petik jari semua dapat. Kuasa dapat, pengaruh dapat. Bahaya juga kaya ni. Kaya sombong bahaya. Kaya tidak sombong, alhamdulillah, tahniah. Dan orang fakir ni pun juga, orang panggil diuji dengan kefakiran, ini pun juga bahaya. Kenapa? Diuji dengan kefakiran, tidak pandai menerima ujian tadi dengan hati yang terbuka, dengan redha, maka boleh membawa kepada kekufuran. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru kufrun. Hampir saja mereka yang fakir itu hampir boleh jadi kufur. Sebab apa? Sebab dia tak nak terima kesusahan, Allah uji dia. Kadal faqru kufrun. Maka Allah Ta'ala teruskan lagi ayat yang ke-17. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Jangan demikian. Jangan demikian. Sebenarnya kata-kata kamu itu salah. Yang manusia tadi, fa ammal insan, yang mana manusia tadi apabila ia diuji dengan kekayaan, mereka beranggapan bahawa Allah Ta'ala muliakan. Tak. Mereka yang diuji, ibtalahu faqadara alaihi rizqah, Allah Ta'ala uji mereka dengan Allah SWT susahkan mereka bagi ujian, susah jadikan mereka ni miskin. Dia beranggapan bahawa Allah Ta'ala ahanani, menghina, menghina. Tak. Jangan begitu. Kalla, jangan begitu. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Bahkan perbuatan kamu wahai orang yang hidup mewah, ini Allah tuju kepada hak mewah ni, lebih salah lagi, kerana kamu ni la tukrimun al-yatim, kamu tidak memuliakan anak yatim. Dahlah kamu ni kaya, kamu tak mulia pula anak yatim, malah kamu menahan. Bal wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dahlah kamu ni kaya. Jadi tadi kalla bal la tukrimun al-yatim, anak yatim ni kamu tak mulia, malah kamu menahan apa yang ia berhak menerimanya. Lepas tu ayat yang ke-18, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Bukan setakat dia tak bagi dan dia tidak menggalakkan orang lain, dia menahan, dia menahan orang lain daripada menolong, membantu orang-orang fakir miskin ni.
Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalau ikut pendapat Muqatil, ayat yang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dulu pasal anak yatim ni, orang yang jaga anak yatim ni. Kita pun lihat ada orang jaga anak yatim, orang buat baik kepada anak yatim, orang buka penjagaan anak yatim. Jadi kalau dia terniat ikhlas nak tolong anak yatim, nak jaga anak yatim, maka kedudukan dia akhirat hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ana wa kafirul yatim kahatain fil jannah. Nabi buat macam ni. Nabi kata, aku dan orang yang menjaga anak yatim, Nabi buat macam ni, kahataini fil jannah, seperti jari dua jari ni, jari ibu dengan jari tengah ni, aku duduk begini dengan anak yang orang yang menjaga anak yatim ni, aku dalam syurga dengan dia duduk gini, mana hampir dekat. Ini orang panggil penghargaan Nabi, bagi orang panggil penghargaan Nabi kepada orang yang menjaga anak yatim dengan baik. Maknanya Nabi kata macam ni, mana Nabi menggalakkan orang yang jaga anak yatim ni, buat baik-baik kepada anak yatim. Kita kalau budak-budak lagi anak-anak yatim ni, disunatkan kita gosok kepala mereka. Tu dia, kita bagi makan, jaga pakaian, buat baik kepada anak yatim. Lepas tu cerita ayat dia ni, Muqatil berkata sebab turunnya ayat ini adalah kerana Qudamah bin Maz'un adalah anak yatim yang tinggal bersama Umayyah bin Khalaf. Jadi dia tidak memberikan hak kepada anak yatim tersebut, iaitu tidak berbuat baik padanya, mengambil hartanya dan menghalangnya daripada mendapatkan haknya yang sah dari harta pusaka. Jadi ceritanya Umayyah bin Khalaf ni, dia tidak bagi hak kepada Qudamah bin Maz'un ni. Bila mana dia jaga anak yatim ni, tak bagi hak, duk makan duit anak yatim, tak bagi orang panggil kasih sayang kepada anak yatim dengan baik. Duk ambil dia panggil ambil peluang, ambil peluang orang duduk bagi contoh sumbangan dan sebagainya, bagi kepada anak yatim, tiba-tiba dia makan harta anak yatim. Ni kena ingat ni, hati-hati. Orang jaga anak yatim ni jaga dengan baik. Hak-hak anak yatim tu jangan kita duk ambil kesempatan. Kita nak guna boleh, dalam orang panggil dalam pengurusan dia, kita nak guna tadi boleh, tetapi untuk pengurusan anak yatim sajalah. Lebih daripada itu tak boleh. Baik, terus ayat yang ke-19, wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Dan kamu sentiasa makan harta pusaka secara rakus dengan tidak membezakan halal haramnya. Ni bab masalah makan saka, makan harta pusaka. Sepatutnya harta pusaka ni kena bagi, tetapi dia kira aklan lamma, makan dengan cara rakus haram. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, serta kamu pula tidak sayangkan harta secara tamak halaba. Serta kamu pula sayangkan harta. Wa tuhibbuna al-mal, manusia ni dia sayang kepada harta. Hubban jamma, dengan cara sayang tadi, cara tamak halaba. Manusia ni sebelum daripada ada di antara manusia, sebelum jadi kaya, dia kata kalau dia boleh jadi kaya, dia nak orang panggil infak dan sebagainya. Bila Allah beri kaya, ada pun. Jadi betul lah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Baik, maka Allah SWT firmankan lagi, kalla idza dukkatil ardu dakkal dakka. Jangan sekali-kali bersikap demikian. Kalla, jangan. Sebenarnya
apabila bumi dihancurkan segala apa yang di atasnya dan diratakan serata-ratanya. Ni Allah Ta'ala peringatkan bahawasanya satu hari kiamat akan berlaku. Kalla, jangan ingat nak duduk atas dunia ni, duduklah berpada-pada. Ingat, jangan siapa Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah. Nak kaya tak ada masalah, jangan melampau-lampau. Dia panggil akhlak kita, dia panggil kita tak sedar diri. Kaya Allah beri itu siapa ke kita ni angkuh sombong, jangan. Idza dukkatil ardu dakka, apabila bumi dihancurkan dengan serata-ratanya. Kita pun tahulah, kita kisah mana Allah Ta'ala kiamatkan dunia ni. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah Ta'ala goncang bumi dengan sekuat-kuatnya bila mana berlakunya kiamat. Baik, terus ayat yang Allah Ta'ala firman lagi, ayat yang ke-22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ni akhirat ni. Saat ni cerita idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kita ayat 21 Allah Ta'ala cerita dunia ini akan hancur kiamat. Lepas tu akhirat tu wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan perintah Tuhanmu pun datang, sedang malaikat berbaris-baris siap sedia menjalankan perintah. Akhirat ni Allah SWT perintahkan malaikat-malaikat supaya duduk bersaf-saf, bersusun-susun. Ketika mana di akhirat esok-esok, yang manusia ni semua tak boleh. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Mereka ni dilarang daripada bercakap. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman, kecuali mereka yang diberi keizinan oleh Allah Ta'ala yang boleh bercakap. Siapa boleh cakap? Iaitu boleh cakap ni hanya rasul-rasul. Rasul-rasul pun nak kacak banyak pun tak boleh juga. Hanya boleh cakapnya salim, Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah, tolong selamatlah, tolong selamatlah, tolong selamat Nabi tersebut, Rasul tersebut dengan kaum dia. Tolong selamat tu je. Tu ayat Rasul tu. Rasul-Rasul. Baik, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, serta diperlihatkan neraka Jahannam pada hari itu, maka pada saat itu manusia akan ingat hendak berlaku baik. Yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra, dan bagaimana ingatan itu akan berguna lagi kepadanya. Pada masa tu barulah dia pun rasa berasa nak buat baik. Bila ni? Ketika mereka ini melihat neraka Jahannam, baru pada masa itulah nak semayanya, nak taubatnya, nak mengapa ni, nak menghormati kedua ibu bapaknya, nak tutup auratnya, nak puasanya. Bukan masa tu lah. Masa nak buat baik ni masa duduk atas dunia sebelum mati. Masa tu masa menerima habuan dah. Wa anna lahu dzikra, bagaimana mereka pada masa tu baru ingat pada Allah, baru nak buat taat dah, tak ada dah. Masa tu Allah SWT sebut yauma idzin yatadhakkarul insan. Pada masa tu barulah manusia ni saling, baru hak ni pun ingat, hak ni pun ingat, baru nak ingat kepada Allah. Tak ada dah masa tu. Tuan-tuan semua, ada satu cerita yang Nabi SAW sebut, yu'ta bi jahannam yauma idzin laha 70,000 zimam ma'a kulli zimam 70,000 malak yajurunha. Dibawa datang pada hari kiamat ni neraka Jahannam. Allah Ta'ala tunjuk neraka Jahannam. Laha 70,000 zimam, dan baginya itu dalam neraka Jahannam ada 70,000 zimam. 70,000 zimam.
Ma'a kulli zimam, setiap satu zimam itu 70,000 malakin yajurunaha. Satu zimam itu malaikat yang tarik satu zimam itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 zimam. Satu zimam itu akan ditarik oleh malaikatnya. Satu zimam 70,000 malaikat akan tarik dia. Zimam-zimam ni apa dia? Zimam-zimam ini ialah tali keng. Tali keng yang akan dipakai kepada ahli neraka. Ni ada dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Tali keng ni Allah Ta'ala akan pakaikan di muka ahli neraka yang masuk neraka Jahannam. Jadi ada 70,000 zimam tali keng. Setiap satu tali keng akan ditarik oleh 70,000 malaikat. Na'udzubillah min dzalik. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia akan berkata, alangkah baiknya kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Hok bagi tak ada, hok tak ambil pengajaran, hok tak ambil peluang di atas muka dunia, yang mana pada ketika itu mereka menyesal, maka mereka akan berkata, yaqul, mereka berkata apa dia? Ya laitani, alangkah baiknya aku qaddamtu li hayati, kalau aku dahulu sediakan amal-amal baik untuk hidupku di sini. Kalau ambil peluang dulu atas muka dunia, Allah alangkah baiknya, tapi masa tu menyesal ni. Na'udzubillah min dzalik. Fa yauma idzillah, ayat yang ke-25. Fa yauma idzillah yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Maka pada hari itu tiada siapa pun yang dapat menyiksa seperti azab yang ditimpakan oleh Allah, dan tiada sesiapa pun yang dapat mengikat serta membelenggu seperti ikatan yang dibelenggu oleh Allah. Pada hari tersebut tak ada orang yang boleh beri azab seperti mana azab Allah. Tak ada orang yang boleh belenggu, ikat, cetu dengan rata belik-belik kecuali hanya Allah SWT. Sebab itulah bila Allah Ta'ala murka, tidak ada orang yang boleh melawan kemurkaan Allah, menandingi kemurkaan Allah. Bila Allah Ta'ala kasih, tidak ada seorang pun yang boleh menandingi kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Azab atas dunia ni kalau boleh ikat, boleh ikat gari, tidak seperti mana malaikat gari atas arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahsyatnya bila Allah mengazab, manusia mengazab tidak seperti mana azab Allah, dahsyat lagi. Kita kiralah neraka tu tak ada manusia boleh buat seperti mana neraka. 70 tahun perjalanan batu tu dah belum sampai dah ke dasar dia. Nak cerita dahsyatnya azab Allah Taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata. Orang soleh ni cerita dia hak ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Duduk atas dunia ni, duduk atas dunia taat pada Allah, buat amal dengan baik. Maka ada seruan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi,
serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Allah. Hak ni hak kita doa harap ni. Kita doa harap masa mati, tuan-tuan semua, masa mati malaikat dia akan mari khabar gembira. Masa kita nak mati, masa nak mati tu, kalau roh ni roh yang baik, orang mukmin, Allah SWT hantar malaikat nak, sebelum daripada nak cabut roh, malaikat akan bagi janji-janji yang baik. Janji-janji yang baik keluarlah. Kalau bahasa kita Kelantan kat, tubik dah. Tubik pas ni, kalau tubik pergi tepat molek lagi pada duduk atas dunia. Rumah kita hak ada dah tu, tu tak molek lagi. Hak ni tak molek lagi, nu dalam kubur molek lagi. Hak sayang-sayang duduk atas dunia ni, bini baik, suami baik, anak-anak baik, tu tak molek lagi tu. Nu dalam kubur duk tunggu ngamal lagi tu. Hak baik-baik daripada ni lagi. Dia apa berasa? Ya apa lagu tu? Dia berasa nak tubik. Berasa nak tubik. Jadi bila berasa nak tubik, nak banding dengan tubik sendiri, bila berasa nak tubik dengan orang paksa kerja tubik, orang panggil selesa tubik lah. Dengan tubik orang panggil tubik dengan rela hati. Maka ibarat begitulah, orang paksa tarik tangan senjah dengan kita pergi dengan sendiri, sedap pergi dengan sendiri. Maka dia berasa nak tubik itu, dia panggil membantu, membantu kepada dia sendiri. Orang panggil azab tu jadi orang panggil tidak dahsyat, tidak sedahsyat disenjah. Dah tak saya tubik kan, dia mau senjah. Senjah tangan, senjah kaki, eret rambut, eret telinga, eret kepala, dah tak saya sangat. Lagu itulah keadaan malaikat cabut nyawa. Kita gambarkan lagu itulah yang diceritakan oleh Nabi, bahawasanya malaikat ni bagi orang-orang kafir ni dia tak nak tubik, sebab dia tahu dah hari ni temu buku dengan ruah. Kamu tubik hari ni, jumpalah buku Rabu dengan Komik, kenalah setengah mana tubik. Dahsyat lagi dalam tu tempat yang kena azab. Tu jadi orang kafir ni dia tak nak keluar. Bila tak nak keluar, malaikat sentap. Itu jadi makin sakit. Orang mukmin ni, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahu akbar. Kalau diseru oleh Allah Taala ayat ini kepada kita saat-saat kita nak mati, saat-saat kita berada di negeri akhirat, Allah seronoknya. Allah Ta'ala sebut apa? Fadkhuli fi ibadi, kamu masuk dalam golongan hamba-hambaku yang aku kasih. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu dalam syurgaku secara terhormat. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan semua, kita di atas muka dunia ni, maka kita bahasa Kelantan panggil dah tebing mesti ada. Dah tebing. Sikit lagi perjalanan kita ni nak sampai ke garisan penamat, iaitu hari kematian. Sebelum nak sampai ke hari kematian kita ni, kita cuba sedaya upaya baiki diri kita, sentiasa taubat, sentiasa buat amal-amal soleh, insya-Allah. Dan insya-Allah kita berazam, insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, bahasa sekadar tu dululah, lebih kurangnya yang kita belajar surah Al-Fajr, dan insya-Allah esok kita akan belajar surah Al-Ghasyiyah, yang mana surah Al-Ghasyiyah ini ada 26 ayat, insya-Allah. Jadi yang berasa sekadar itu dulu, dan hamba ucap terima kasih dan juga tahniah kepada yang dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini disaksikan oleh makhluk sekeliling dan dicatat oleh malaikat yang ada di kanan kita. Raqibun, dia mencatat amal-amal soleh yang kita buat, dan kita bagi malaikat yang di kiri kita atidun, malaikat atid rehat. Sebab kita tak sibuk dosa, kita nak buat pahala, maka malaikat raqib yang menulis, mencatat di sebelah kanan, insya-Allah. Jadi yang berasa sekadar itu dan mengucap terima kasih semua, terutamanya pihak masjid memberi laluan kepada hamba. Insya-Allah kita bertemu di pagi esok, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.